Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk Di-Pertua. Bagi memulakan perbahasan saya pada hari ini, suka saya merujuk kepada lawatan rasmi kali pertama yang amat berhormat Bera sebagai Perdana Menteri ke Sabah pada 5 November yang lepas. Sebagaimana Perdana Menteri sebelum ini berjanji, maka Perdana Menteri yang baru ini tidak ketinggalan juga ingin berjanji bahawa akan mengeluarkan Sabah daripada belenggu kemiskinan, dan kenyataan ini juga sekaligus membuktikan bahawa isu mengenai rakyat Sabah miskin bukan lagi satu andaian, tapi satu realiti bagi negeri yang kaya dengan sumber alam semula jadinya. Namun isu kemiskinan di Sabah bukanlah isu yang baru. Janji-janji yang diberikan pimpinan persekutuan selama ini kepada Sabah juga telah berlarutan selama puluhan tahun. Datuk Yang Di-Pertua menyentuh mengenai peruntukan belanjawan tahunan kepada Sabah. Ada pemimpin utama kerajaan di Sabah yang menyatakan bahawa peruntukan sebanyak 5.2 bilion yang diperuntukkan kepada Sabah merupakan berita baik buat rakyat negeri Sabah. Namun tidak kurang juga ada segelintir pemimpin kerajaan yang ada di Sabah yang menyatakan kekesalan mereka terhadap peruntukan yang diberikan kepada Sabah kerana masih tidak menunaikan desakan demi desakan agar peruntukan yang adil sewajarnya diberikan kepada Sabah. Bagi pemimpin utama di Sabah, berita baik apa yang perlu rakyat Sabah mau gembira dengan belanjawan ini? Tahukah beliau bahawa peruntukan yang diberikan kepada Sabah tidak selari dengan sumbangan KDNK Sabah terhadap negara? Saban tahun setiap kali peruntukan yang diberikan kepada Sabah, ianya tidak pernah mencapai sasaran peruntukan pelaksanaan 100%. Malah sering di carry forward kepada tahun-tahun berikutnya. Mari kita lihat bukti hela muslihat dan pembohongan Putrajaya terhadap peruntukan untuk wilayah Sabah. Pertama, semalam entah mengapa secara tiba-tiba Kementerian Kewangan mengeluarkan satu siaran media berkenaan peruntukan kepada Sabah dan Sarawak. Adakah pengumuman ini kerana faktor pilihan raya Sarawak sudah tidak lama lagi? Disebabkan bahawa kononnya bahawa Sabah dan Sarawak telah diperuntukkan lebih 20% daripada jumlah peruntukan pembangunan. Datuk Yang Di-Pertua, hela muslihat apa lagi yang ingin dibuat? Cuba kita kira. Daripada 75.6 bilion yang diperuntukkan di dalam peruntukan pembangunan, Sabah dan Sarawak menerima 9.83 bilion ringgit atau hanya 13%. Kalaupun ditambah dengan Pen Borneo 2 bilion, ianya baru 15.6%. Jadi dari mana datangnya lebih 20% yang diumumkan oleh Kementerian Kewangan? Diharap Kementerian Kewangan dapat memberikan penjelasan terhadap kenyataan media ini. Kedua, Datuk Yang Di-Pertua, kalau dilihat dalam pecahan bajet tahun 2019 hingga tahun 2022, tahun 2019 Sabah menerima 5 bilion ringgit daripada 54.7 bilion ringgit jumlah perbelanjaan pembangunan atau 9.1%. Tahun berikutnya 5.2 bilion ringgit daripada 56 bilion ringgit perbelanjaan pembangunan negara atau 9.3%. Malangnya, selepas langkah Sheraton bermula dan kerajaan GRS yang tidur sebantal dengan kerajaan persekutuan mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan negeri Sabah, hadiah pertama kepada rakyat Sabah adalah dengan menurunkan peruntukan kepada Sabah daripada 9.3% kepada 7.3%, yakni 5.1 bilion daripada 69 bilion perbelanjaan pembangunan negara. Dan perbelanjaan terbaru, belanjawan terbaru ini menurun lagi kepada hanya 6.8%, iaitu 5.2 bilion daripada 75.6 bilion perbelanjaan pembangunan. Bukan itu saja, Datuk Yang Di-Pertua. RM 5.2 bilion yang diperuntukkan untuk Sabah pada tahun 2020, saya percaya tidak sampai 40% pun peruntukan ini dibelanjakan. Malah mungkin kurang lagi. Saya buktikan dengan 3 projek asas di Sabah, iaitu bekalan elektrik, bekalan air dan jalan raya. Bekalan elektrik keluar bandar Sabah diperuntukkan 216 juta, tetapi hanya 91 juta ringgit atau 42% saja yang berjaya dibelanjakan. Jalan raya dan jambatan Sabah pula, daripada 494 juta, hanya 25% atau 127 juta ringgit sahaja yang dibelanjakan. Paling teruk dan menyedihkan, Datuk Yang Di-Pertua, 350 juta ringgit diperuntukkan untuk bekalan air luar bandar Sabah. Hanya 1.9% atau 6.7 juta ringgit sahaja yang dibelanjakan. Patutlah sehingga hari ini, bukan saja kawasan saya, Parlimen Sepanggar yang menghadapi masalah bekalan air, sudah 5 bulan tak ada air. Malah seluruh Sabah sehingga hari ini juga masih menghadapi masalah bekalan air. Mana pergi duit peruntukan yang telah dibajetkan kepada kami di negeri Sabah dalam belanjawan yang lepas, Datuk Yang Di-Pertua? Ini satu perkara yang tidak boleh dan tidak dapat diterima sama sekali.
Di manakah semua uang yang tidak habis dibelanjakan ini? Jika digunakan untuk pengurusan COVID, sewaktu COVID melanda dunia sebelum wujudnya vaksin, test kit ujian COVID pun kerajaan Sabah terpaksa beli sendiri kerana ketidakcukupan test kit yang diberikan oleh kerajaan persekutuan. Di mana kedudukan Sabah di dalam pencapaian vaksin? Tercorot. Di mana kedudukan Sabah dari segi infrastruktur kesihatan? Tercorot. Dalam pembentangan RMK 12, 75% projek Sabah gagal disiapkan semasa RMK 11 dan direcycle dan dimasukkan ke dalam RMK 12. Jadi mana duit yang telah dibajetkan kepada Sabah yang tidak dapat digunakan? Sudahlah peruntukan tidak cukup, bentang bilion-bilion, tapi bila sistem penyampaian kerajaan tidak efektif, maka uang tidak sempat dibelanjakan dan pastinya uang itu masuk semula ke kantong kerajaan persekutuan. Contoh lain Datuk Yang Dipertua, bekalan air luar bandar Sabah sebelum COVID melanda dunia. 2018, 160 juta diperuntukkan, hanya 72 juta ringgit dibelanjakan. 2019, 295 juta diumumkan, hanya 2,9 juta sahaja dibelanjakan. Jadi kalau beginilah patternnya, sampai bila Sabah ini boleh dimajukan selaras atau setanding dengan negeri-negeri yang lain? Justru itu Datuk Yang Dipertua, strategi pengagihan peruntukan yang lapuk dan gagal segagalnya ini harus dihentikan. Dan saya bersetuju dengan saranan yang dibuat oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah, bukan, Timbalan Ketua Menteri Sabah yang daripada Kinabatangan. Kerajaan harus menukar strategi pembahagian peruntukan yang lapuk ini dengan memberikan autonomi sepenuhnya kepada kerajaan negeri untuk membelanjakan peruntukan yang diberikan. Oleh kerana quote and quote YB Sanitizer di Sabah puas hati dengan belanjawan ini, lebih baik Yang Berhormat Kinabatangan lead kerajaan negeri Sabah di masa akan datang. Dipahamkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun ke Sabah baru-baru ini melalui pesawat rasmi Perdana Menteri di lapangan terbang Sandakan. Sepatutnya jika PM ingin merasa denyut nadi dan kesengsaraan rakyat Sabah, selain boleh membuat perbandingan akan beza lebuh raya di Semenanjung dengan Sabah, sewajarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menaiki kereta daripada Kota Kinabalu hingga ke Sandakan. Barulah tahu betapa canggihnya lebuh raya kami. Spot trim buatan Jepun pun boleh pecah satu hari saja. Adakah benar Sarawak telah mendapat sukuk atau bon untuk menyiapkan pakej Pen Borneo mereka? Dan jika benar, mengapa Sabah tidak dapat sukuk atau bon bagi mempercepatkan pembinaan jalan Pen Borneo di Sabah ini? Mengapa dalam tempoh 2 tahun kerajaan PN memerintah melalui puppet mereka di Sabah, kenapa bon atau sukuk ini tidak diterbitkan untuk Sabah? Bukankah sekarang sudah sealiran? Menyentuh mengenai projek Pen Borneo juga, saya difahamkan ada lagi baki 20 pakej yang masih menunggu peruntukan. Maka itu juga ada lagi 20 peresmian oleh Perdana Menteri bakal menunggu. Datuk Yang Dipertua, rasanya projek Pen Borneo ini bolehlah dimasukkan di dalam Malaysia Guinness Book of Record sebagai projek yang paling banyak kali diresmikan oleh Perdana Menteri. Manakah tidak? Daripada PMK6 sehinggalah PMK9. Correct me if I'm wrong. Projek ini telah dimasukkan dalam setiap kali belanjawan negara sejak tahun 2013. Sehinggalah tahun ini juga masih lagi disebut, dan saya pasti projek Pen Borneo ini juga akan dimasukkan lagi di dalam belanjawan negara tahun hadapan. Datuk Yang Dipertua, saya sebut tentang cukai. Dalam belanjawan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri juga telah diumumkan peruntukan melibatkan suku kaum. Datuk Yang Dipertua, kemana kerajaan ingin membawa Malaysia ini jika pembahagian kekayaan dan bantuan kepada rakyat lebih bersifat divisif? Apabila kerajaan mengenakan cukai kepada masyarakat Malaysia, pernahkah kita dengar lembaga pemungut cukai memungut cukai berasaskan kaum dan agama? Bila kerajaan kenakan cukai kepada rakyat, dia cukai tanpa melihat bangsa dan agamanya, selagi mana mereka layak dikenakan cukai. Tapi bila mengagihkan pungutan cukai ini kepada rakyat, dibeza-bezakan pula mengikut kaum, bangsa, malah agama. Selain pembahagian yang secara jelas tidak menampakkan unsur-unsur keadilan. Are we really moving towards the direction, Datuk Yang Dipertua? Sebab jika inilah cara kerajaan persekutuan mentadbir negara, saya yakin we are moving backwards. We are supposed to be building a nation, not a particular race or religion. We are supposed to be uniting the people, not to divide them. Saya harap saya silap, Datuk Yang Dipertua. Namun rasanya Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia yang memberikan peruntukan berasaskan kaum dan agama pada ketika kerajaan memungut cukai tanpa mengira agama dan bangsa selain hanya melaungkan slogan keluarga Malaysia. Pendidikan, Datuk Yang Dipertua,
Saya difahamkan KPTM Sempurna akan ditutup awal tahun hadapan. Ada juga ura-ura yang mengatakan kononnya akan dipindahkan ke tempat lain di Sabah. Tidak tahu betul atau tidak. Saya harap Yang Berhormat Menteri dapat menjelaskan. Persoalannya apa sebab ditutup? Adakah kerana faktor rugi atau kerana KPTM Sempurna terletak di kawasan ahli Parlimen Sempurna? Datuk Yang Dipertua, it was never about profit when KPTM Sempurna dibuka di negeri Sabah dahulu, kerana ianya adalah untuk memastikan agar anak-anak luar bandar, khususnya di negeri Sabah, dirapatkan, diminimalkan pergerakan mereka ke bandar. Dasar marah pada ketika itu untuk membawa pendidikan ke luar bandar, kerana tidak mahu anak-anak Sabah ataupun daripada luar bandar berhijrah ke bandar. Jadi kalau disebabkan oleh rugi, kita lihat data ini. 2019 KPTM Kuantan rugi, Alostar rugi, Ipoh rugi. Tahun 2020 Kuantan rugi, Alostar rugi, Ipoh rugi. Jadi kalau rugi menjadi asasnya, kenapa KPTM ini tidak ditutup? Kenapa KPTM Sempurna ingin ditutup? Sebab itu saya mendesak kepada kerajaan agar memastikan MARA KPTM Sempurna KPTM Sempurna perlu diteruskan operasinya, jangan ditutup. Dan saya harap juga pengurusi MARA yang berasal daripada Sabah, kalau boleh buka lebih banyak lagi kampus cawangan MARA di negeri Sabah, termasuk di Beaufort. Kalau ada cadangan untuk membuka di Beaufort, saya akan memberikan sokongan 100%. Datuk Yang Dipertua, akhir sekali, Perjanjian Malaysia tahun 1963. Ada seorang anak muda yang bertanya kepada saya, apa perbezaan kerajaan persekutuan dengan penjajah British? Pada dia, penjajah akan mengambil hasil negara yang mereka jajah. Tetapi kerajaan persekutuan bukan saja mengambil hasil daripada Sabah, malah secara tidak langsung juga mengimport anak-anak muda Sabah berhijrah, merantau ke negeri orang, bekerja sebagai buruh, bekerja sebagai security, kerja di kilang-kilang. Walaupun pada hakikatnya negeri yang mereka tinggalkan itu adalah negeri yang kaya dengan sumber alam semula jadi. Maknanya pada anggapannya sekejam-kejam penjajah British, lebih kejam lagi kerajaan Putrajaya dalam konteks layanan terhadap negeri Sabah. Datuk Yang Dipertua, perjanjian MA63 ini ditandatangani oleh 4 wilayah. Persoalannya, jika tidak setuju dengan perjanjian ini dahulu, kenapa ditandatangani? Dan saya pasti jika bapak-bapak kemerdekaan kami tahu bahawa kerajaan persekutuan tidak akan menunaikan perjanjian ini, saya yakin mereka juga tidak akan menandatangani perjanjian ini. Dan saya pasti, without Sabah, there will be no Malaysia. Dan jika tidak disetujui sekarang, Datuk Yang Dipertua, jika suami isteri pun boleh bercerai, demikian juga Sabah dengan Semenanjung Malaysia. Jika Singapura boleh berdiri di atas kaki mereka sendiri, malah di antara negeri yang kaya di rantau ini. Jika Brunei boleh berdiri atas kaki mereka walaupun mereka hanya sekecil-kecil negara, Sabah yakin dengan sumber yang ada, Sabah juga boleh berdiri di atas kakinya sendiri. Datuk Yang Dipertua, last sekali, suara-suara mendesak keluar Malaysia ini semakin lantang didengar di Sabah. Di Sarawak juga kita sudah dengar. Malah baru-baru ini saya lihat capaian YouTube, ada konvoi Sarawak keluar Malaysia dilakukan di Sarawak. Jangan pandang mudah perkara ini, Datuk Yang Dipertua. Kalau Putrajaya terus-terusan menganaktirikan Sabah dan Sarawak, jangan salahkan kami jika gerakan memerdekakan Sabah daripada penjajahan Putrajaya semakin lantang kedengaran. Kami bermula daripada United Nations. Kami juga boleh mengakhiri perjuangan kami tentang MA63 ini dengan United Nations. Suka juga saya ingatkan sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Bera bahawa sewaktu pilihan raya kecil Kimanis, Presiden Yang Amat Berhormat Bera sendiri telah bersumpah dengan nama Allah bahawa jika UMNO kembali sebagai Perdana Menteri di Putrajaya, perjanjian Malaysia tahun 1963 akan dilaksanakan 100%. Saya ada YouTube dia kalau mau tengok. Maka dengan itu, jika Putrajaya ingin selamatkan Malaysia, jika Putrajaya sayangkan Malaysia, laksanakan perjanjian Malaysia tahun 1963 ini serta-merta. Dan selaras dengan aspirasi MA63, dengan bajet yang secara jelas tidak adil terhadap wilayah Sabah, maka saya, Ahli Parlimen Sepanggar, menolak belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.